So how was the ride this time so far? Dekat sangat. Dekat sangat ni. So far mahal lah. Sofa tu dia macam Chesterfield, jadi mahal. So kita nak cari sofa yang murah sikit. Okay. Itu je? Itu je. Ada rosak ke apa ke semalam Tak ada. Everything is good. Everybody was fun, happy, motivate themselves. Good lah, good. Oh, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mula-mula saya kenalkan dah diri saya. Nama saya unofficially Belut Durjaseri. Macam mana saya dapat nama tu ialah mungkin adalah dalam video-video yang lepas saya dah bagi tahulah cerita. Mungkin dalam 7 hari mencari corner kot. Saya ada cerita macam mana saya dapat nama Belut tu. So Durjaseri tu asalnya saya tulis Belut Durjana. Sebab saya suka nama-nama lama lah. Tapi dalam satu masa tu ada satu brother tu lah tegur saya. Dia messenger, dia cakap, janganlah pakai nama Durjana tu sebab macam mendoakan nama tu untuk diri sendiri tak bagus. Mendoakan benda tak bagus untuk diri sendiri. Jadi saya tukar. Saya suka Durja tu, maknanya wajah. Lepas tu saya tambah seri. Makna seri muka lah. Wajah yang berseri-seri. So maksud Belut Durjaseri tu, nama saya Belut dan Durjaseri. Wajah yang berseri. Konon-konon, cia-cia. Jadi cerita macam mana mula-mula bisnes, saya dulu kerja fish lah macam orang lain biasa semua. And then one fine day rasa macam tak jiwa tau, tak jiwa. Jadi apa saya buat, saya lepak, kadang-kadang ponting kerja, lepak dengan member. Masa tu dekat section 6, so saya tarik member tu kebetulan buat t-shirt. Jadi saya pun lepak-lepak, boleh tak aku tolong-tolong buat t-shirt. So start daripada tu, saya selalulah ponting kerja, tarik t-shirt, belajar macam mana buat t-shirt. Sampailah saya involve dengan member tu, ada kedai rupanya. And then kita orang partner up. Sampailah satu masa dah tak sefahaman, kita orang pecah. Bila kita orang pecah, and then saya nak teruskan lah dalam bidang t-shirt ni juga, t-shirt, stiker ni semua. Jadi saya jual kereta Satria 1.3 saya masa tu untuk beli mesin plotting stiker lah. Jadi apa saya buat masa tu, kedai tak ada, apa pun tak ada, tak tahu macam mana nak start. Tapi dah ada mesin. Macam mana entah nak jadi rezeki, saya terjumpa dengan satu Profesor Hashim nama dia, dekat ITM. Dia cakap, kalau kau nak berniaga, aku bagi kau satu tempat dekat incubator tu, belakang ITM dulu ada jet, satu kapal terbang tu. So lepak belakang tu. So saya pun bawa lah mesin saya, komputer saya yang saya beli dalam harga masa tu RM15,000 kot. Masa tu mahal gila lah masa tu, komputer kan. Sekarang murah. Dululah masa zaman tu mahal lah. And then duduk dalam tu, yelah, tak ada orang walk in, tak ada apa. Duduk kat belakang incubator tu, dalam office tu, macam mana nak buat niaga. Jadi apa saya buat, saya pergilah panjat komplek PKNS, MBSA, Plaza Alam Central, yang dekat-dekat lah kompleks-kompleks tu, yang mana mungkin dia orang memerlukan hasil kerja. Situ saya kira saya buat stiker, signage, banner, banting semualah. Masa tu zaman PVC warna kuning ataupun putih tu, lepas tu kita lekat satu-satu. Stiker tu lekat satu-satu. Masa tu tak ada printing, digital printing tak ada masa tu. Jadi siangnya saya cari kerja sebanyak mungkin. Lepas tu malamnya saya terjumpa Uptown Damansara. Kalau korang ingat, Uptown Damansara tu yang original, yang dekat Uptown Hawkers tu. Steven kat tengah-tengah tu lah. Saya duduk betul-betul kat tengah. Saya letak canvas, letak stiker atas tu. Jual lah RM1.5. Masa tu yang paling best jual stiker Modesto. Rupa-rupanya Modesto nama kelab malam. Tapi yang tu paling laku gila lah. Ramai orang beli semua kan. And then saya tak tahu kenapa meriah Rabu dengan malam Sabtu kot. Rupanya ada ladies night lah apa semua. Jadi malam
Malam tu kecoh lah. Dan kawan-kawan yang dekat masa Uptown Damansara tu menerima rezeki ataupun kunjungan daripada ramai orang just because ramai orang balik daripada kelab, lepak situ sampai ke pagi. Jadi saya kumpul lah, saya berniaga siang dan malam tu 2 tahun. And then dalam masa tu customer-customer saya ada di Alam Central dan saya try usah-usah dekat Alam Central tu. Dia kata, kau berniaga lah kat tapak-tapak ni. Tapak-tapak ni sehari RM50. So saya pun try lah kan, RM50 sehari. And then mesin tu boleh letak dekat situ. Daripada incubator tadi bagi letak kat Plaza Alam Central, kat tapak, kat ground floor. Lepas tu RM50 mahal gila, dah tak lalu lah nak bayar kan. Lepas tu minta dengan organizer, cakap boleh tak kurang RM30 sehari. Lepas tu organizer kata okey. So okey, start lah kumpul duit siang malam selama 2 tahun macam tu. And then tumpang kedai orang dekat tingkat 1 kat Alam Central tu juga. Sampailah saya mampu untuk sewa satu kedai lot sendiri tingkat 4 dekat bowling. Rasanya adalah antara korang yang mungkin pernah sampai ke kedai stiker saya tu. Nama dia Sticker Master. So saya duduklah daripada tahun 2000 kot sampailah mungkin berapa 10 tahun ke 12 tahun ke kan. Lepas tu saya kat situ. So initialnya Sticker Master di Plaza Alam Central. And then 10 tahun 12 tahun saya pindah. Saya cakap dengan Zack masa tu, cakap dengan dia, Zack, aku nak lepak kedai bawah pula. So saya buka kedai bersama dengan kawan-kawan, kongsi. Kita ambil separuh kedai, seorang buat nasi ayam, yang seorang lagi kita orang, saya dengan partner seorang lagi. So kita orang buka Hardcore, berada di Section 15. And then kat situ 2 tahun je sampailah kita buka Zorgon di Section 13. And then pai 2017-18 kawan-kawan budak-budak Hardcore ni cakap dengan saya, kita labelkan satu je supaya dia tak confuse. Ada banyak brand masa tu, Hardcore, Zorgon dengan Blue TV. So Blue TV makin lama makin naik sikit. So kita decide untuk promotekan Blue TV supaya fokus on satu brand. Jadi apa kita buat, kita tukarkan nama signboard, nama kedai tu kepada Blue TV. Sampailah sekarang ni kita dah pindah kepada markas baru ni, di tempat yang baru ni, supaya dapat buat keselesaan kepada tetamu-tetamu yang ada. Lebih besar, lebih selesa lah kot kan. Why choose Bulut TV? Kenapa nama Bulut TV tu? Masa 2010 saya start ambil video. And then 2012 saya dah pandai sikit-sikit. Jadi mula-mula bila kita nak buat video ni dan masukkan dalam YouTube, kita kena ada satu nama, satu branding lah. So dulu saya ingat saya nak buat nama Bikers TV. Saya rasa Bikers TV ni ramai orang dah pakai lah. Mak Saleh semua dah pakai apa semua. Jadi Belut Channel ke apa semua lah. Saya influence saya asalnya MTV, Music TV. Saya suka konsep MTV tu, nama dia Music TV. Dan senang, macam tu je, simple. So saya pun tak nak kecoh-kecoh, nak cari nama pelik-pelik apa semua. So saya gabungkan nama saya dengan TV lah. So Belut punya TV lah. So apa cerita daripada kamera Belut ni kepada siapa yang nak tengok tu lah. So ceritanya, maksudnya hasil video-video tu daripada Belut punya hasil lah, Belut punya TV lah, Belut punya kamera lah. Jadi kenapa nama Belut TV tu ialah nama gabungan, maksudnya TV tu Belut punya lah. Okay, macam itulah sebab Belut TV tu.
Saya main motor besar ni actually quite interesting lah cerita dia. Sebab saya main motor besar lama dah. Tahun 98. Masa tu saya pakai Vulcan 800 Classic. Masa tu kalau tak silap, Lee Bikers still lagi dekat Sungai Besar. Kita orang beli-beli barang semua dekat situ. Tapi lepas pada accident, retak jari saya 3 jari ni, langgar kereta, saya flip macam konon-konon fall guy lah. Saya cool sekejap, saya main kereta. Itu sebab yang tahun 2000 tu aktif kereta. So dah kurang sikit main motor. Sampailah 2009 ke macam tu, saya aktif semula main motor dan teruslah sampailah sekarang. Sebab saya ni tak reti main 2-3 benda sekali. Saya kalau fokus satu benda. Kalau saya main kereta. Kalau main motor, saya main motor. So bila saya main motor ni, saya tak reti macam main kereta lah. Even kereta pun dah jual lah semua. At one time tu pernah lah ada kereta sampai 7-8 biji kan. Tapi lepas pada tu, pasal kita fokus kan. Kita fokus main kereta. Bila main motor, saya ada banyak agak motor. Asal start balik bila dah Vulcan 800 Classic tu, saya main start balik dengan Jaguar, main Virago 535, Virago 1100, Vulcan 500, Vulcan 800, pernah merasalah Vulcan 900, sampailah mampu beli Harley Dyna dan juga Road King. Itulah sampailah kenapa bertukar kepada GS ni semua, sebab saya dah start main jauh. Bila start main jauh, rupanya saya perlu tukar. Pasal kita makin lama makin tua kan, pinggang dah tak boleh tahan. Bila start main jauh, nak perlu ada keselesaan. So rupanya motor touring ni selesa. Motor kangkang ni bukanlah tak selesa, tapi bila nak start main jauh, saya constant pula tu main jauh, dah jadi macam take a toll on my body lah. Pinggang dah tak best, asyik-asyik nak pergi masak je setiap hari, mana tahan kan. Jadi lunyai badan lah. Saya tak pernah tahu pun motor touring ni semua. Tapi bila member suruhkan, kebetulan dia suruhkan GS. So saya pun try. Saya cakap dengan dia, okey, bagi aku 3 hari test motor ni. So besoknya saya ride. Itu adalah kawan-kawan dia orang ni tahu saya akan keluar seorang-seorang ride mencari Winston. Dulu saya isap Winston. Jadi bila saya keluar pergi mana-mana, ada member tunggu, sekejap lagi dia bagilah berkotak-kotak berkartun ke kan. So hari tu saya ride daripada pagi sampai ke ikut Titiwangsa sampai Kota Baru, and then patah balik ke Gomusang sampai balik Shah Alam. Malam tu juga 1000 km. So sampai dekat Shah Alam, saya cakap, "Wish, motor ni best lah. Tak sakit badan apa semua kan. Lap pun sedap semua kan." Jadi yang itu kenapa asal cerita saya pakai JS. Kalaulah member seorang tu dia suruhkan saya Versys ataupun Wistrom ke ataupun motor apa sekalipun touring, saya mungkin pakai benda tu sampai sekarang. Tapi nak jadi cerita, rezeki saya, dia suruhkan BMW GS. So tu sebab kenapa saya pakai GS sampai sekarang. Tak ada benda, bukan kerana saya minat GS ni, bukan kerana saya pernah impikan, tak. Impian saya ialah Harley Davidson. Pasal daripada kecil memang minat motor kangkang ni, Harley Davidson. So saya pun pakaian, culture semua ke arah US punya style lah. Cuma tidak melampau lah. Tapi memang kangkang lah. Cumanya bila dah start main jauh tu yang perlu motor touring. Dan kebetulan nak jadi cerita, GS. Dan bila saya pakai, agaknya kawan-kawan yang lain pun tanya kenapa yang best nak pakai motor ni. Saya pun bagilah try. Bagi try, dia orang pun macam letak atas tangan kat daya lah, kan. Macam sedap motor ni kan. Itulah asalnya. Saya start masuk negara orang, of course kita masuk Thailand lah. Thailand dia kurang strict lah macam Singapura. Singapura satu, sangat strict, sangat macam-macam dokumen lah apa semua. And then Singapura tak sesuai untuk bersantai-santai riding sebab dia tak besar kan. Jadi kenapa orang Malaysia ataupun rider-rider Malaysia banyak ride ke arah utara, ke Thailand dan seterusnya, sebab there's a whole new bigger place to explore, new world to explore. Dan Thailand ni pula dia macam third world country. Dia macam cowboy gila. Kalau masuk border Thailand tu dia macam sempoi je, macam senang je kan. So macam tak kisah je, macam best lah. Jadi kita akan lebih suka masuk Thailand. Dan kebetulan Thailand tu
penghubung dunia yang lain, besar lain. Kalau sampai Singapura, bawah tu dah laut dah. Indonesia pun tak boleh. Kita terpaksa naik kapal apa semua, which is leceh lah untuk rider. Jadi itu sebab kenapa rider menghala ke atas, ke atas, ke atas. So saya first kali masuk Thailand menggunakan Virago 535 dengan motor custom saya lah, dengan motor Harley saya. Asalnya memang yang motor kangkang lah masuk Thailand. And then adalah jauh-jauh jugalah sampai merata negara pergi. Cumanya saya tidaklah mengembara terlalu jauh sampai ramai orang pergi sampai Europe dengan motor daripada Malaysia sampai Mekah apa semua. Saya consider Asia Tenggara lah, itu pun ada juga yang tak habis. Banyak lagi sebenarnya tempat-tempat yang saya tak pergi. Cuma macam kalau contoh macam kita pergi Melaka lah ataupun pergi Johor. So once kita dah tahu Johor, kita dah boleh tahu agak-agak lah macam mana keadaan negeri tu. So Thailand pun lebih kurang macam tu. Bila kita dah masuk, kita boleh agak lebih kurang macam mana, dan kita tahu apa yang ada, yang dia orang persembahkan untuk kita explore. Bila saya banyak berjalan jauh ni, saya belajar banyak benda actually, dan dia menghumblekan saya lebih banyak, especially negara jiran kita Thailand lah. Satunya ialah dia orang, kita ingat mungkin orangnya kasar ataupun orangnya gangster sangat ke, ataupun banyak benda yang tak elok ke. Tapi pada pengamatan saya, Thailand ni banyak mengajar saya tentang kita yang orang Malaysia ni yang judgemental. Kita pergi sana, kita tengok keadaan bersih, orangnya ramah, and even kita kadang-kadang jadi malu lah, sebab keadaan negara kita tak berapa lah bersih sangat. Dan kita nak kata ramah, bukan tak ramah, tapi dia orang lagi ramah, dia orang lagi welcome kita. And then murah, makanan, segala macam lah. Culture dia, budaya dia, architecture dia, engineering dia yang kadang-kadang buatkan kita terkejut lah. Yang kita ingat Thailand ni macam, ataupun negara-negara selepas tu macam mundur lah. Kita mungkin maju dari satu segi, tapi mungkin kita mundur dari segi peradaban lah kot. Bukanlah semua, tapi kebanyakan kita ni pasal kita pandang rendah kan dekat negara-negara ni, especially Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam ni semua, Cambodia. Jadi kita nampak dia orang ni mungkin rendah daripada kita. Sedangkan bila kita keluar berjalan dan kita dapat rasa yang sebenarnya kita yang lemah ni, dia orang lebih tinggi nilai. Yang itu yang saya belajar lah. And then mungkin apa yang boleh saya bagi nasihat kepada rider-rider baru yang nak keluar, dan nasihat tu untuk saya juga sendiri ialah, bila kita keluar ke negara orang, kita kena faham yang kita pergi masuk rumah orang. So kalau kita masuk rumah orang, kita nak tengok dulu rumah orang ni kena pakai kasut ke tak. Lepas tu rumah orang ni duduk atas lantai ke duduk atas sofa. Maksudnya kita masuk negara orang, kita kena tengok cara perundangan orang tu. Kita tak boleh belasah macam kalau kata kita average lari kat Highway Plus tu 14, kita tak boleh buat kat Thailand macam tu. Kita kena tengok agak jalan kat sana macam mana, sebab setiap negara lain. Dan negara Thailand ni, bila kita tengok even highway dia ada tempat U-turn tengah-tengah highway ni. Jadi kita tak ada, bahaya kan, kita straight laju je. Dia orang ada U-turn kat tengah-tengah tu, dan motor kadang-kadang keluar daripada simpang mana entah. Jadi kita kena lebih berhati-hati dan lebih defensif, lebih belajar. Masuk pula, katalah contoh Cambodia, dah jalan belah kanan pula, orang dia bersimpang siur, jalan macam mana lah apa semua kan. Vietnam pula macam tu, banyak motor-motor kat Pechai semua. Kalau traffic light tu simpang 4, semuanya macam hijau, semuanya jalan tapi bersulam. Boleh pula tu tak accident tu, macam Shibuya crossing dekat Jepun kan. Jadi saya rasa lebih kepada jangan kita bawa perangai kita lah bila berada di negara luar, supaya kita tidak mengalami kecelakaan. Pasal bila ada insiden yang tak baik, susah. Pasal negara orang ni perundangan dia beza, tim dia beza, bahasa pun beza. Jadi kita nak bercakap pun jadi leceh. So nasihat saya ialah hati-hati lah. Masuk rumah orang, tengok macam mana peradaban dia orang, supaya kita lebih selesa nak berjalan ataupun mengembara. Maksud hardcore tu, saya macam tak naklah labelkan diri saya ni kental lah. Sebab contoh lah, macam kalau kita handsome, kita tak cakap kita handsome. Kalau kita gila, kita tak cakap kita gila. So dalam riding ni, saya considerkan diri saya ni hardcore lah, kental lah konon.
Tapi saya tak nak lah labelkan diri saya hardcore. Jadinya, tapi saya nak pakai perkataan tu sebab saya tahu cara riding saya macam mana. Dan saya tahu kumpulan kawan-kawan saya masa tu, cara riding kental hardcore ni macam mana. Untuk tak menggunakan perkataan hardcore tu sangat, nanti macam orang cakap lah poyo hardcore lah konon semua. Jadi saya tukar. Sebab saya ni adalah jiwa seni sikit. Jadi saya ambil perkataan art tu, saya buangkan hard tu, saya gabungkan dengan core. Jadi core ni maksudnya paksi lah, dalam diri kita, dalam jiwa, dalam tubuh badan lah. Jadi maksudnya saya gabungkan seni dalam tubuh badan tu. Cuma menyembunyikan perkataan hardcore tu lah. Asalnya perkataan tu saya nak gunakan hardcore lah. Hardcore tu macam, yalah, kita buat apa pun hardcore lah. Riding pun hardcore. Siang malam berjalan, masa tu siapa pakai baju hujan pun kena kutuk kan. Pakai helmet steng, tak pakai visor apa semua. Slice pinggang sampai ke Cambodia, Laos apa semua. Balik macam tu juga. Tangan ni semua hitam terbakar semua. Jadi benda-benda yang kita tahu level kita kat mana lah. Cuma tak bercerita dengan orang ataupun tak tunjuk dengan orang sebab masa tu kita tak reti main Facebook kan. Saya melabelkan diri saya dengan kawan-kawan tu hardcore. Cuma saya tak nak expresskan perkataan tu sebab saya rasa macam poyo sikit lah. Jadi itu sebab yang kenapa saya gunakan perkataan hardcore. Soalan ni sebenarnya susah. Sebenarnya setiap grup ni, saya dulu macam-macam grup saya campur. Dan macam-macam grup juga saya bergaduh dengan orang bergaduh dengan saya, berselisih faham lah apa semua lah. Jadi saya belajar along the way. Saya belajar kesilapan saya belajar kesilapan orang. Organisasi tu ataupun grup tu sendiri. Ataupun grup saya sendiri, saya belajar. Apa yang saya boleh cakap ialah dalam grup ni, dia macam kahwin lah. Mula-mula masa bercinta tu semuanya best, happy semua kan. Tapi dalam masa 6 bulan lepas tu, dia jadi macam kita baru kenal pasangan kita kan. Sama juga dalam riding group ni juga. Towards a certain masa tu nanti, kita akan kenal kawan-kawan kita tu. Kita akan tahu perangai kita, perangai orang macam mana, especially bila musafir dengan dia orang, riding, and then kita jadi tahu kita boleh ngam dengan orang ke tak. Nak maintain adalah satu perkara yang sangat susah. Saya perasan untuk jadi grup yang best ataupun grup yang champion senang, siapa pun boleh. Rasanya kalau dalam Malaysia ni, grup pemotoran ni dia taklah besar mana. Jadi kalau satu grup motor ni famous, dia akan cepat naik. Tapi nak maintain famous, akrab, ukhuwah, positive vibe apa semua, itu ada sedikit payah sebab dia memerlukan work on progress every time, setiap masa. Jadi saya perasan kalau kata saya sebagai seorang ketua ataupun presiden, saya tidak boleh jadi macam presiden ataupun ketua yang mengarah aja. Rupanya menjadi seorang ketua ni, menjadi leader ni sangat susah kerja dia. Macam-macam pun ada. Dia kena ke bawah, ke tepi, ke tengah, ke atas apa semua, dan keputusan dia kena buat. Dan keputusan dia kadang-kadang tak disukai, tapi kita kena buat untuk group lah apa semua kan. Jadi untuk maintain tu sangat susah. Jadi saya pun sama macam orang lain juga, mungkin belajar proses-proses tu. Mungkin kalau katalah ada orang yang minta advice saya tentang macam mana nak maintain group, mula-mula sekali saya rasa ialah perkataan dia ialah hormat. Hormat tu sangat penting lah pada saya. Dia asas je sebenarnya. Tapi kalau saya tak reti hormat orang, macam mana orang nak hormat saya? Walaupun saya ketua dalam kumpulan ni, tapi kalau saya tak reti hormat orang, orang takkan hormat saya. Jadi saya akan hormat. Contoh yang paling mudah ialah orang tu tua, lebih tua daripada saya. Katalah Daddy. Daddy saya jumpa dia umur 2015. Dia datang masuk dalam grup kita. Saya hormat dia sebab dia orang yang lebih tua daripada saya. Macam juga Ayah Mos. Saya tak layan dia macam newbie. Saya layan dia macam abang-abang saya ataupun ayah-ayah saya. Jadi kalau kita hormat dia orang on that common sense level, dan dia orang akan hormat kita mungkin in the sense of cara kita mengolah ataupun bawa keadaan dalam grup ni. Mungkin daripada respect, daripada hormat tu, tanpa dibuat-buat tu membuatkan orang lebih selesa, orang selesa. Jadi mungkinlah yang itu yang menyebabkan sebuah grup tu boleh maintain lama sikit. Biar pun ada jatuh bangun ke apa semua, tapi keadaan tu dia akan maintain lama. Kasih sayang tu lama sikit.
kalau adanya hormat. Kalau tak ada, maknanya kita tak sensitif dan mungkin saya rasa grup tu akan lebih cepat pecah ataupun cepat porak-peranda sikit lah. Itu pada pandangan saya lah. Terciptalah irama cinta ini hanyalah untukmu. Semoga Fiona. Okey, Fiona ni bukanlah sebab saya minat Foy2C ke Nico ke KRU ke, tapi saya membesarlah dengan muzik dia orang tu. Cuma tidaklah terlalu minat. Tapi Fiona ni sebab saya considerkan diri saya mat rock lah. Cuma lagu Fiona ni ramai orang kenal, ramai orang tahu masa tu. So pada satu hari, pada satu ride tu, kita orang daripada Thailand turun masuk Malaysia balik, dan dekat arena Gurun rasanya ada satu Petron kalau tak silap. So kita orang dah bergelempang lepas tu, dah penat lah, lepak lepas tu kan. Jadi time tu dah tengah hari biasalah, lepas makan lah apa semua jadi penat kan. Saya nak stretchingkan budak-budak ni supaya perjalanan tu pasal nak balik KL jauh kan. Jadi apa saya buat, cakap jom bangun. So biasanya orang akan pocor-pocor lah, exercise lah apa semua kan. Jadi apa saya buat, saya lebih kurang nak buatkan dalam idea dalam kepala lah. Ini best ni kalau dia orang buat serik-serik kaki macam Foy2C punya style, macam Fiona lah. So saya suruh lah buat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang lah apa semua tu. And then benda tu mula-mula jadi macam nak bagi dia orang stretching lah, nak bagi dia orang tak mengantuk. Lepas tu lama-lama dia jadi macam satu, macam trademark lah kot agaknya kan, macam gadis school tu. So every time, setiap kali ada video, ada peluang je, tempat tu best je, ramai-ramai, jom kita buat Fiona. Terciptanya Ride Satu Melaya asalnya ada member 2 orang ni, Zack dengan seorang lagi member, Zack yang OKU tu lah. Dia cakap dia nak buat projek ni untuk pusing Satu Melaya. Jadi saya dengan Zack ni dah belas tahun kenal, dia dah macam brother semualah. Jadi saya cakap dengan member ni, cakap tak boleh lah, aku tak boleh biarkan korang berdua je pergi, sebab kau ni tak reti nak jaga Zack ni. Jadi saya tak yakin lah dia nak jaga Zack. Jadi apa saya buat, saya turut serta dalam rancangan dia orang tu. Dia orang, seorang member ni dia dah plan, dah buat peta lah, itulah, inilah apa semua kan. Jadi saya pun tengok je kan. Okey, lepas tu saya cakap macam ni, aku ni kalau aku ride nak open, pasal mesti ada orang nak ikut. Jadi the more the merrier lah. Sebab saya pun dah start buat video ni semua masa tu tahun 2013. Jadi saya start kumpulkan orang, cakap siapa nak ikut, jom belasah je, 3 hari 2 malam, tidur je kat mana-mana, jalan. Kita jalan seminimum yang mungkin, seminimum bajet yang mungkin, seberapa banyak yang kita boleh cover setiap negeri dalam Semenanjung Malaysia ni. Jadi member tu cakap, aku tak berani lah, sebab nak jaga ramai-ramai orang ni, dia tak ada kepakaran. Saya cakap tak apa, jaga orang aku handle, kau lead jalan je, yang lain semua aku buat. Jadi asalnya bila kita buat tu, kalau tak silap saya ada 7 orang je, 7 orang ke 8 orang macam tu lah, tak sampai 10 biji pun. Jadi kita pusing 3 hari 2 malam. Hektik jugalah, kat dalam 2000 lebih kilometer kot rasanya. Pusing lah, setiap negeri kita mesti ambil gambar lah kat mana kita berhenti setiap negeri. Nak membuktikan yang kita ni dah pusing Satu Melaya ni lah. Kenapa perkataan Melaya yang saya ambil gimmick saja je lah, daripada kita pakai ride Satu Semenanjung, ride apa semua. Sebab saya ni old school, saya suka perkataan-perkataan klasik kot agaknya kan, perkataan-perkataan lama. Jadi saya suka ambil, dan kebetulan Semenanjung Malaysia ni dipanggil Melaya. Kalau orang Sabah Sarawak still panggil kita ni orang Melaya. Orang Melaya datang sana ke apa semua kan. Jadi Semenanjung Malaysia pernah dikenali sebagai Melaya pun. Jadi saya ambil lah perkataan tu. Dan ramai juga orang pakai Melaya ni. Jadi saya pun tak terkecuali lah pakai perkataan Ride Satu Melaya. And then it becomes a culture yang saya rasa saya nak buat every year. Riding ni satu bentuk anniversary kita, anniversary hardcore tu, bukan macam orang lain. Orang lain buat mungkin macam pergi resort lah, buat dinner, grand dinner ke apa semua. Saya tak nak. Saya nak buat anniversary tu dengan riding. Sebab bila dia ikut kelab lah, kalau ketua tu kelab tu suka riding, maknanya dia akan jadi riding lah. Dan kebetulan saya ni memang suka riding.
Jadi saya nak celebrate apa pun dengan riding. Kegilaan tentang riding ni dia macam melampau sangat kan. Jadi saya nak anniversary tu buat riding dan pusing satu Melaya. Dan dia ada juga macam nak cakap dengan orang yang alah kita orang relax-relax je pusing satu Melaya ni. Tak adalah nak cakap kena buat macam ayam bat kental ke apa semua. Kita fun-fun aja. Tapi dalam fun-fun pun 2,000 lebih jugalah kalau kata nak pusing satu Melaya ni. Itu belum lagi kalau ceruk masuk lah apa semua. Jadi pas tahun 2014 2015 kot kita start buat 4 hari 3 malam pula. Lepas tu dengan games lah apa semua. Lepas tu improve lah sikit-sikit keselesaan lah apa semua. Asalnya dulu asal mana je redah je tidur lah kat situ. Check in kat mana-mana banglo pun last minute je. Lepas pada tu lah barulah kita ada lebih teratur sikit lah. Cuma memang tujuannya ialah nak celebrate anniversary penubuhan kelab. Lepas pada tu kita open sikit-sikit, kita open. Dan last year kita buat 2019 kita buat by invitation siapa yang kita nak jemput untuk ikut ride. And then tahun lepas PKP tak dapat nak buat. For the first time kita invite betul-betul siapa yang nak ikut kita ride, tapi tak dapat nak buat 2020. So insyaAllah kita gabungkan dengan 2021. Itu pun kalau lah dibolehkan ataupun ada rezeki nak buat. Kalau tidak kita sambung lagi tahun depan, mana tahulah kan. Ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita Lagu Terlalu Manis ni asalnya dinyanyikan oleh satu kumpulan nama dia Slank, SLANK. Kumpulan ni otai lah di Indonesia. Sama hebat kumpulan Search di Malaysia ni. So ada dua lagu famous sangat lagu Slank ni. Satu, Ku Tak Bisa. Kalau korang pernah dengar Ku tak bisa. Macam mana tu lagu dia? Tak bisa. Ku tak bisa jauh tu kan. Yang itu ramai orang kenal. Satu lagi lagu yang sangat famous juga, Terlalu Manis ni. Dan Terlalu Manis ni, saya suka melodi dia dan saya suka lirik dia. Saya suka vibe lagu ni. Tapi original dia blues. Sedap, bukan tak sedap. Tapi saya bila dah start kena copyright lagu dalam YouTube ni, saya start cek cover song. So dalam kebetulan cari saya nak lagu ni juga sebab saya suka sangat lagu ni. Jadi bila cari terjumpa satu cover song daripada Lara ni, dia nyanyi lagu ni, dia buat arrangement lain lah apa semua. Sangat sedap dan sangat menarik. Dan every time Belut TV nak habis, saya akan pasang lagu tu menandakan episod kali ni nak habis. Jadi macam satu mungkin trademark dan juga sebagai satu penanda yang video ni dah nak habis. Video ni dah nak kena salam-salam, peluk-peluk apa semua kan. Jadi kenapa saya pakai lagu tu, antaranya sebab saya suka lagu tu dan juga arrangement yang Lara buat ni lah. Apa nak cakap? Apa nak cakap? Memang seronok. Saya pun tak kerti je cerita kan. Apa ya, Bang? Nak dengar ni. Tak kerti lah cerita lah. Seronok. Dulu ada satu member saya tau. Ini masa awal 2000 kot. Awal 2000. Saya ride dengan satu member ni. Dia ni kalau ride sebiji macam kembara mahkota. Putih, muka dia dengan jambang dia. Dan kebetulan kembara mahkota Tan Johor yang sekarang ni bukan yang TMJ ni, yang bapak dia. Kembara mahkota ni suka ride. Jadi cerita riding dia tu sangat best kepada rider-rider lah. Dan dia pakai kalau tak silap Harley dia, harimau ke benda lah. Saya tak berapa sure sangat pasal kembara mahkota punya riding. Tapi cerita riding dia tu best. Ramai dia pergi pelusuk negeri ke, dan perwatakan dia tu. Jadi member saya ni lebih kurang mirip muka macam dia, dengan segaknya. Dan dia pula kalau riding putih, jaket putih, seluar putih, helmet putih, glove putih. Jadi dah macam polis lah pun kan. Gelaran dia memang kembara mahkota. Orang panggil dia pun kembara mahkota. Jadi dia ni bila sampai satu tempat, kadang-kadang bila kita ride kan dekat traffic light ke berhenti ke apa semua kan. Jadi dia selalu toleh kat saya, dia akan tanya, "Seronok Lot? Seronok? Seronok?" So every time pergi kat mana-mana, berhenti kat mana-mana, dia akan tanya, "Seronok Lot? Seronok?" Jadi saya jadi macam
tiba-tiba agaknya dapat idea tu lah. Daripada pertanyaan tu, saya kena buat satu keadaan tu, riding ni mesti seronok. Dia tak boleh tak seronok. Jadi terngiang-ngiang perkataan seronok tu, soalan yang ditanya. Tu sebab kenapa ada tanda soal tu, seronok. Jadi saya kena buat every time, every ride, every episode mesti kena seronok. Saya wajibkan ke atas diri saya untuk buat satu keadaan tu mesti seronok. Itu sebab mana datangnya perkataan tu, dan dia membawa meaning besar lah kepada saya dan juga kawan-kawan Blok TV ni lah, perkataan seronok tu. Saya suka lah TV ni. Saya suka. Ni apa TV ni? Min TV. Min TV. Min Sing TV. Nanti you show before you nak habiskan matlamat you. Matlamat dia cerita matlamat ni kadang-kadang satu benda yang sangat subjektif dan sangat susah kot. Sebab saya asalnya riding ataupun buat Blok TV ni asalnya memang seronok-seronok je. Tak ada maksud nak jadi apa-apa pun. Tak pernah terfikir pun. Nak cerita perkataan nama belut ni tadi sebenarnya, masa saya dah jam 4, saya suka lukis setiap buku saya, buku latihan warna coklat tu, saya tulis huruf B tau. Dah jam 4, saya tak tahu kenapa saya tulis huruf B. Dan huruf B saya tulis tu macam kalau korang tahu font Old English tu. Jadi saya akan pakai pen atau pakai pensel, saya buat B. Saya tak tahu kenapa saya very keen into this B alphabet ni. Jadi saya buat B. Jadi sampai tingkatan 2 saya pakai nama belut sebab coach labelkan saya belut. So dia macam satu benda yang macam destiny lah kot. Macam faith ke, yang saya akan pakai huruf B nama belut ni. Jadi asalnya macam tak nampak apa-apa tujuan pun. Bila buat video pun seronok, pakai handycam dulu, sampailah sekarang pakai kamera digital. Dan korang bagi kamera pula, korang bagi Rode mic ni, macam-macam banyak daripada penonton-penonton ataupun sahabat-sahabat Blok TV yang mana seronok tengok kan. Jadi along the way, daripada seronok-seronok yang tak ada apa-apa tu, then it become serious tau. Dia jadi satu keadaan yang ada responsibility, ada tanggungjawab, ada datang kekeluargaan, kasih sayang, ukhuwah, brotherhood, tolong-menolong, semua benda tu. Jadi along the way tu dia jadi satu sangat perjuangan ke, pekerjaan ke, dia dah jadi serius lah, lebih serius. Maintain dia seronok, but behind the scene tu sangat serius. Saya pernah cakap dengan kawan-kawan, matlamat saya dalam yang paling kecil, yang paling awal ialah ride satu Melaya. Saya nak semua orang ikut ride tanpa keluar satu sen pun. Saya nak ada orang Petronas ke, Shell ke, government ke, sponsor kita pusing satu Malaysia ni, satu Melaya ni tanpa keluarkan satu sen. Mungkin saya tak dapat capai lagi masa tu, mungkin dapat capai kemudian, wallahualam. Tapi saya nak cuba dapatkan benda tu tanpa menggunakan kabel ke, suap ke, apa ke, just totally guna kuasa riding saya ataupun nama riding tu lah, nama Blok TV ke apa semualah. Lepas tu dia become bigger than that. Dia dah jadi, saya dah nampak macam satu benda, kalau katalah satu hari saya tak ada lah, saya mungkin tak ada banyak amal, saya tak ada banyak wang ringgit, ibadat pun tak banyak. Jadi kalau kata saya tinggalkan dunia ni, saya ada satu legacy yang saya boleh tinggalkan. Dan selagi dunia ni hidup lagi, dan selagi internet ni ada, YouTube ni ada, dan tak kena block, tak kena apa, harapan saya ialah video-video saya ni sama ada dia jadi bakal rujukan ataupun dia jadi ganjaran untuk saya dan juga kawan-kawan yang terlibat dalam tu, supaya dia jadi manfaat kepada anak kita, cucu kita esok-esok lah, wallahualam. Tapi itu dah jadi matlamat saya. Saya nak mungkin satu masa keadaan semua ni kita ada satu macam building wisma ke, benda melawak lah, tapi saya nak benda tu ada. Dan matlamat tu dah jadi bigger dan saya sendiri.
bigger dah kan. Macam dulu kita ada kedai yang kecil, sekarang kita ada satu rumah dan kedai yang semua orang boleh lepak satu rumah dia, dan dia orang boleh call dia orang punya clubhouse, dia orang punya markas. So who knows, mungkin saya bakal nampak keadaan ni jadi, ataupun masa saya tak ada, dia orang akan teruskan keadaan ni still menggunakan nama Blok TV. Tak tahulah siapa nanti yang akan capture video tu semua kan. Tapi mungkin kita boleh jadi trendsetter untuk budak-budak baru yang akan buat lepas ni. Matlamat tu dah jadi lebih besar lah sekarang ni. Dulu main-main, sekarang dah jadi serius. Tapi dalam serius pun kita nak kena jaga banyak benda, respect, seronok, kebersamaan tu lah. Jadi matlamat saya tidak hanya kepada menjelajah saja. Matlamat saya mungkin kita cuba create satu keadaan yang mungkin ada dalam Malaysia ni, cuma tak ditunjukkan. Mungkin kita boleh start dengan Blok TV ni, kita boleh tunjuk dengan orang, budak motor besar ni bukan semua je jahat, ada yang elok-elok. Jadi mungkin kita antara boleh trendsetting kepada yang lain-lain, satu kumpulan yang boleh dipandang elok lah, tidaklah hanya yang negatif saja. So matlamat tu dah lebih besar daripada yang seronok-seronok sebelum ni lah. So insyaAllah lah. Buat pertama kalinya, saya terasa macam selebriti lah kot, kena interview macam ni kan. So siapa yang menyaksikan usaha gigih Sing dalam Sing TV ni, yang sudi nak interview saya, mungkin dia nak buat biografi lah agaknya. Saya ucapkan terima kasih lah, especially kat Sing. And then saya kena banyak juga terima kasih kepada ramai orang, partner saya, isteri saya, keluarga saya. Keluarga saya ni satu perkataan yang sangat istimewa. Keluarga saya, keluarga darah daging saya, tidaklah berapa tahu sangat yang saya ni, sama ada dia tak tahu ke ataupun tak backport ke. Mungkin sebab dunia motor ni bukan dalam dunia keluarga darah daging saya, tapi keluarga kawan-kawan ni, keluarga riding saya ni, dia dah jadi somehow lebih rapat daripada keluarga kandung saya sendiri. Tak kira apa bangsa, kalau dia dah jadi brother saya, sister saya, dia jadi sangat rapat. Jadi saya kena terima kasih kepada dia orang tanpa label. Maksud tanpa label ni sebab dikelilingi saya ni, saya ada especially dua grup besar. Satu Hardcore, satu Blok TV, adventure team lah. Hardcore ni ada zaman saya susah senang. Dia orang ni tak ramai, dalam 20 lebih orang aja. Dan dia orang ni jatuh bangun dengan saya, yang tahan dengan saya, yang backing saya, yang masa saya terduduk dari segi moral, financial, tenaga, mental semua, dia orang ni ada. But somehow budak-budak Blok TV ni menjadi sangat rapat. Dia orang ni dah macam sama level dengan budak-budak Hardcore ni. Dia ada bantu saya, especially time pandemic ni lah. Time PKP ni saya jadi macam terharu sangat-sangat dengan sekeliling saya ni lah. Sampai kan masa start PKP tahun lepas, bulan 3 tu, saya bincang dengan Gigi. Saya cakap, kita mungkin kena tutup kedai ni sebab tak ada income. Income kita orang ialah, major income kita orang ialah kita bawa orang keluar, bawa orang pergi riding. Jadi PKP menahan kami untuk bawa orang keluar. Jadi bisnes tak ada lah. Jadi bila nampak sampai ke depan tu tak nampak apa-apa ni, gelap masa depan ni, jadi kita orang sampai decide untuk jual motor. Motor Gigi dah cash, motor saya belum. Jadi at least ada 60-70 ribu. Bukan kerana kita tak ada duit, tapi kita nak prolong bisnes tu. Tapi ataupun sewa kedai tu. Jadi kita nak buat keputusan untuk jual motor masa tu. Kereta kita orang dah lego. Kereta Harrier yang kita kena tanggung dalam 2,000 sebulan, kena lego. Jual tak rugi tak untung. Just jual macam tu je. Sebab tak mampu nak menanggung 2,000 extra, 2,000 sebulan. Dengan kita kena sewa kedai, rumah, expenses macam lah. Jadi kita kena cut cost. So saya rasa ramai orang pun buat benda yang sama lah time PKP ni. Saya cakap dengan Gigi, cakap
tak apa, kita tahan sekejap. So saya try, agaknya bila kita susah, kita kreatif sikit lah. So saya buat satu baju yang tulis, mungkin ramai juga orang pakai, simple, baju hitam, printing warna kuning, pandemic rider lockdown 2020. Dan baju tu kita jual RM30. Dan baju tu sangat mendapat sambutan yang menggalakkan daripada ramai orang. Agaknya salah satunya sebab dia orang kesian kot dengan kita orang. Jadi ramai gila, beratus-ratus orang beli baju tu. Sampai kita orang boleh maintain, boleh imagine masa tu bulan 3, lepas tu puasa raya, mana ada, tak ada job lah, tak ada apa-apa pun. Tapi dengan baju yang design selai tu, kita orang boleh maintain, bayar duit sewa, bayar tu, bayar ni lah apa semua. Sampailah picking up, kita tak perlu jual motor ni tadi. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang membantu. Sebab mungkin korang tak perasan, dengan pembelian tu sebenarnya membantu kita orang untuk maintainkan Buluk TV. Kalau tidak, agaknya masa PKP yang awal itu hari, Buluk TV dah tak ada lah, ataupun markas tu dah tak ada kan. Mungkin buat kat rumah ke apa semua kan. Jadi along the way, kawan-kawan yang Buluk TV ni, dia jadi, tak tahu nak cakap, dia jadi faham, dia tengok, mungkin dia tengok saya susah ke, ataupun dia fikir ni macam mana Kapitan nak maintain keadaan ni, nak bayar sewa, nak itu, nak ini lah apa semua. Jadi dia orang meeting masa ni kat Langkawi tu, dia meeting sama dia. Dan dia orang ni budak-budak baru. Kalau hardcore tu saya memang family lah dia orang ni. Dia orang ni faham lah. Kalau saya minta hari ni katalah berapa ribu kat setiap orang, dia orang akan bagi insyaAllah. Tapi yang budak-budak Buluk TV ni, dia orang ni baru. Dan dia orang punya rasa kasih dan sayang kepada kita tu, yang tu membuatkan saya rasa terharu lah. Yang mana yang beli vest, sama ada dia rasa dia ahli Buluk TV ataupun yang bukan beli vest, ramai membantu saya dalam setahun PKP ni lah, yang membuatkan saya rasa saya kena ucapkan berbanyak terima kasih, kerana nak jadi sebab kalau tak ada pertolongan tu, Buluk TV tak ada sampai sekarang. Agaknya dah 2020 tu dah tak ada. Jadi sampailah kita pindah ke satu rumah agam besar macam ni, markas baru ni, yang kita dapat selesakan ramai orang kat sini, yang kita settingkan baru kat sini. Kebetulan mungkin berkat bulan Ramadan, Syawal, dan kita akan sambut Ramadan kat sini, raya pun kat sini, dengan semua, sama ada peminat ataupun sahabat-sahabat Buluk TV. Sekali lagi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua. Akhirnya, dan sekali lagi saya ingin ucapkan banyak terima kasih lah kepada semua, dan yang mana jauh, dekat, sikit, banyak, sponsor, pinjam, semualah. Saya sangat terhutang budi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana bantu kami selama ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan semoga semua yang dalam petikan video Buluk TV menjadi manfaat kepada semua orang yang korang tengok tiap-tiap hari, mungkin dalam kereta, pejabat, kat rumah, ramai-ramai family apa semua kan. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana terus menyokong Buluk TV, dan juga tak berhenti-henti support setiap barangan yang ada, hanya untuk nak rasa kebersamaan dengan Buluk TV tu. Jadi saya ucapkan terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyak. Sungguh-sungguh terima kasih. Dan hopefully keseronokan tu kita gandakan lah. Tanpa kita jangan lupa batas-batas kita. InsyaAllah kita mandrem-mandremkan lah, panjang-panjangkan lah keseronokan tu. Seronok? Tidur malam tak lena. 3, 4. Tidur malam tak lena, memikirkan esoknya, berdebar-debar hati akan tiba kembali.
kewenangan terasa. Destinasi tak penting karena kita bersama. Belut TV menjadikan malammu. Belut TV mengerikan malammu. Belut TV mengimpikan citamu. Seronok, ku pastikan kembali asalnya. Esok lusa terpatri kenangan semuanya. Belum TV menjanjikan tawamu. Belum TV mengerikan malammu. Belum TV mengimpikan citamu. Seronok, belut TV menjanjikan tawamu. Belut TV mengerikan malammu. Belut TV mengimpikan citamu. Seronok. Sudah?